Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tutorial hari ini. Hari ini kita akan mula belajar software Blender. Blender yang saya gunakan adalah version 3.6.1, tapi kalau kamu gunakan version yang baru pun lebih kurang sama je dia punya function. Okey, jadi kita terus tengok apa yang ada pada software Blender. Okey, bila kita start Blender, pertama sekali kita akan nampak screen yang macam kamu nampak sekarang. Dekat sebelah sini ada menu untuk membuat fail baru, dan di sebelah kanan ada menu untuk projek-projek yang dah pernah kita buat. Okay, memandangkan kalau kamu baru install software ni, recent file ni akan kosong. Okay, jadi kita terus start pergi kepada general untuk membuat file yang baru. So bila kita klik general, kita akan nampak dia punya interface macam ni. Okay, jadi inilah ruangan 3D Blender di mana kita akan ada satu bongkah ataupun cube, dan kita ada satu sumber lighting. Ini dia punya lampu, cahaya, dan kita ada kamera. Okay, sebelum kita tengok macam mana untuk kita gunakan software Blender ni, ada baiknya kita setting kita punya PC ataupun laptop supaya PC dan laptop kita boleh optimize dengan sebaiknya untuk kita gunakan software ini. Okay, pergi kepada edit, preferences, kemudian pergi pada sistem. Okay, perhatikan pada bahagian cycles render device. Okay, jika laptop ataupun PC kamu mempunyai graphic card, boleh cuba satu-satu dekat sini daripada none, sudah. Kalau ada option boleh tick, kalau ada option dekat sini pun boleh tick, sampailah kita jumpa bahagian yang tak ada lah. Tapi kalau kita punya laptop ataupun PC tak ada graphic card, option-option dekat sini dia akan kosong. Kita cuma biarkan pada none. Tapi ini tak bermakna PC atau laptop yang tak ada graphic card tu tak boleh buat Blender. Boleh, cuma dia akan makan masa sikit untuk render nanti. Okey, seterusnya kita pergi kepada setting yang lain, iaitu viewport. Okey, dekat viewport ni pergi kepada subdivision. Okay. Untuk PC dan laptop yang ada graphic card, boleh tick GPU subdivision. Tapi untuk PC ataupun laptop yang tak ada graphic card, dinasihatkanlah eloknya kita offkan GPU subdivision. Alright, so since saya punya PC ada graphic card, saya tick pada GPU subdivision. Ok, sekali lagi pada sistem, untuk undo step ni, Blender akan bagi defaultnya secara sikit lah, iaitu 32. Kita boleh setkan kepada 100. Okay, so sekarang kita dah set upkan kita punya PC ataupun laptop supaya dia optimize dengan baik untuk kita buat software Blender. Okay, sebelum kita teruskan, kita kenal dulu dia punya interface yang ada dekat sini. Di sebelah kiri ini adalah kita punya toolbar. Dekat sini kita ada beberapa icon yang boleh kita klik, yang kita akan gunakan nanti. Dekat atas ni dia punya menu. Dekat menu ni macam biasalah, kita boleh save, kita boleh buat file baru dan sebagainya. Dekat sini dia punya info ataupun viewport, di mana kita boleh ubah kita punya view sama ada dalam mode layout, mode modeling, sculpting, UV editing dan macam-macam lagi lah. Most of the time kita akan berada di layout. Okay? Di sebelah sini kita punya outliner. Segala objek ataupun item-item yang kita cipta dalam dunia 3D ni akan ada dekat sini. Dia akan listkan. Sebagai contoh, kita ada satu cube, satu kamera dan satu lighting. Ada dua cara untuk kita select objek. Kita boleh select objek secara terus di dalam kita punya 3D space, ataupun kita boleh select objek pada kita punya outliner. Okay, dekat bawah ni ada properties punya panel. Ada kat sini kita letakkan operation ataupun effects kepada kita punya objek, dan di bahagian bawah ni adalah kita punya timeline. Dekat sini kita boleh keyframe kan kita punya animation. Okey, jadi inilah dia punya interface Blender secara ringkas. Okey, kita tengok dulu pada kita punya toolbar ni. Dekat atas sekali kita ada tweak. Dekat sini kita boleh buat selection untuk kita punya objek. Kita boleh buat selection dengan cara klik, ataupun kita boleh buat selection dengan cara select box macam ni, ataupun kita boleh buat selection secara lasso. Ini semua cara untuk buat selection. Dekat bawah ni ada dia punya cursor. Okey, bila kita klik cursor ni, nanti
cursor ni dia akan tentukan dekat mana kedudukan objek itu akan dicipta. Katalah saya buat dekat sini, nanti bila saya tambah objek baru, dia akan keluar dekat situ. Okay? Untuk kembalikan cursor ni ke kedudukan asal dia, kedudukan asal cursor ni berada di tengah-tengah space 3D. Klik kanan, cursor to world origin. Dia akan kembali ke tempat asal. Jadi kat bawah ni kita ada move, rotate and scale. Kita boleh gunakan benda-benda ni. Tapi ada shortcut yang lagi senang untuk kita gunakan nanti. Okey, kita tengok dulu kita punya 3D space. Saya select pada tweak ni. Kita punya 3D space ni, cara untuk kita bergerak dalam 3D space ni adalah dengan kita tekan kita punya middle mouse cursor. Jangan lepas. Tekan jangan lepas dan pusingkan kita punya mouse. Gerakkan mouse ke kiri kanan. Ini akan membolehkan kita orbit kita punya objek daripada sudut yang mana sekalipun. Okay? Itu gerakan yang pertama. Kita panggil dia sebagai orbiting. Okay, gerakan yang kedua adalah untuk zoom in dan zoom out. Okay, untuk zoom in, pada kita punya middle mouse, kita scroll ke depan untuk zoom in dan scroll ke belakang untuk zoom out. Okay, so kita dah tengok macam mana cara untuk orbit, zoom in and zoom out. Satu lagi gerakan yang biasa kita buat dalam 3D adalah sliding. Sliding kiri ke kanan. Okay, cara dia, kita tekan shift pada kita punya keyboard, jangan lepas. And dalam masa yang sama, kita tekan kita punya middle mouse, jangan lepas. Dan kita gerakkan mouse kita ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ini kita panggil dia sliding lah. Sliding from left to right. Okay, kalau tadi kita zoom, kita orbit macam ni, dan kita boleh buat dia punya pergerakan macam ni. Okay, pergerakan ni sangat membantulah dalam kita punya kerja-kerja 3D. Okay, now kita buat pergerakan yang asas dulu. Okay, saya select objek ni, saya zoom sikit, then saya nak gerakkan dia. Okay, untuk gerakkan menggerakkan cube ni, kita boleh pilih move dekat tepi ni, ataupun shortcut dia adalah huruf G pada keyboard. Tekan G and mouse kita jangan klik apa-apa, just gerakkan kita punya mouse. Tekan G and gerakkan, dan cube ini akan bergerak secara bebas. Okay, ini kalau kita nak digerak secara bebas. Okay, untuk cancel kita punya pergerakan, tekan escape. Dia akan cancel pergerakan tu, dia akan patah balik ke tempat asal. Okey, itu kalau pergerakan secara bebas. Okey, jarang kita buat macam tu. Kita akan bergerak menggunakan dia punya paksi-paksi. Okey, dalam 3D, kalau kita nampak dekat sini, ada garisan warna hijau dan garisan warna merah. Garisan warna hijau ni adalah garisan sepanjang paksi X. Garisan merah ni adalah garisan di sepanjang paksi Y. Okey, kalau saya nak gerakkan saya punya cube ke kanan mengikut paksi Y. Jadi saya tekan G, kemudian tekan Y. Barulah kita gerakkan kita punya mouse. Tak perlu klik apa-apa, just gerakkan, dan objek tu dia akan lock pada paksi Y. Kalau dah confirm dengan pergerakan kita, barulah kita klik kiri pada kita punya mouse, left click. Dia akan stay dekat situ. Kalau kita nak gerakkan pada paksi X, tekan G, X, dia akan bergerak sepanjang paksi X. Kalau dah confirm dekat mana kita nak, kita tekan kita punya left click. So dia akan stay dekat situ. Okay, satu lagi paksi yang kita tak nampak dekat sini adalah paksi Z, iaitu atas dan bawah. Okay, untuk gerakkan ikut paksi Z, saya tekan G, Z. Dia akan naik turun. Jadi ini pergerakan move. So kotak kita dah beralih daripada kedudukan yang asal tadi di tengah-tengah. Untuk undo kita punya pergerakan, simply tekan Ctrl Z. Dia akan undo semula pergerakan-pergerakan yang kita dah buat tadi. Okey, so pergerakan ataupun operation yang pertama yang kita belajar adalah cara untuk move.
dengan menggunakan shortcut G. Pergerakan yang kedua adalah rotate. Okay, rotate ini, kalau saya tekan R, dia punya shortcut untuk rotate adalah R. Okay, dia akan rotate secara bebas. Kita tak perlu klik kita punya mouse, just gerakkan mouse kita. Dia akan rotate secara bebas, di mana kalau saya tekan left click untuk confirm dia punya rotation, dan kita nampak rotation dia tak cantik lah kan. Dia rotate pada kedudukan yang tak selari. So untuk undo, Ctrl Z. Dan kalau kita nak rotate kan, kita boleh apply rotation mengikut juga paksi yang ada. So kalau saya nak rotate ikut paksi Y, saya tekan R, Y. Dia akan rotate ikut Y. Okay. Kalau saya tekan R, X dan gerakkan mouse, dia akan rotate ikut X. Saya tekan escape untuk cancel. Kalau saya tekan R, Z, dia akan rotate ikut paksi Z. So kita boleh nampak dekat sini, move dengan rotate, kita boleh move dan rotatekan ikut paksi-paksi yang kita nak. Dan katalah kalau saya dah ok dengan rotation ni, untuk confirmkan left click, dia akan confirm dia punya location. Operation yang ketiga adalah scale. Kita boleh tengok dekat sini, ada scale ataupun shortcut dia adalah huruf S. Kalau saya tekan S, dia akan scale secara sekata. Dia akan membesar secara sekata. Dan kalau dah jumpa size yang kita nak, kita just tekan left click. Ok, let's see. Sekarang ni kedudukan box saya ni tak berapa tegak lah kan. So saya undo balik dua tadi. Ok, kalau saya tekan scale, dia akan besar macam ni. Kita gerakkan kita punya mouse, dia akan membesar mengecil. Okay, tapi kalau saya tekan SY, scale sepanjang paksi Y, dia akan membesar ikut paksi Y. Kalau saya tekan scale X, dia akan membesar dan mengecil ikut paksi X. Kalau saya tekan scale Z, dia akan membesar dan mengecil ikut paksi Z. Ok, let's see. Kita punya objek, kita rotate. Rotation dia macam ni. Okay, kalau saya tekan scale Y, dia punya scaling tu, dia tak ikut betul-betul pada paksi Y objek itu. Kan, sebabkan objek ni dah berada sengit, paksi Y untuk objek ni dah lain. Okay, kalau saya nak buat dia memanjang, memanjang kiri kanan, yang ini ke sini dan yang belah sana ke sana. Saya tekan scale Y, tekan Y lagi sekali. So dia akan scale ikut paksi objek tu. Kalau saya tekan S, X, X lagi sekali, dia akan scale ikut dia punya orientation. So setiap objek yang kita buat, dia akan ada dia punya paksi X, paksi Y yang tersendiri lah. Alright, so ini dia punya basic movement dalam 3D. Kita dah tengok macam mana untuk move, gerakkan G, boleh gerakkan ikut paksi Y, ataupun G, Y, Y, dia akan bergerak ke sana. G, X, dia akan bergerak ikut paksi X. Dan kalau G, X, X, dia akan gerak ikut paksi X objek itu. Ok, so ini 3 pergerakan yang biasa kita buat dalam 3D, iaitu move, rotate dan juga scaling. Ok, pergerakan terakhir yang saya akan tunjukkan adalah kita punya pandangan daripada 3 paksi yang berbeza. Ok, kita dah tengok macam mana untuk kita orbit kita punya objek. Okay, dalam masa yang sama, kita juga boleh tengok berpandukan pada paksi-paksi yang ada pada gizmo ni. Okay, kalau saya tekan Z, dia akan view daripada pandangan Z atas.
Kalau X, dia akan pandang daripada sudut X, dan kalau Y, dia akan pandang daripada sudut Y. Kalau saya tekan 2 kali, contohnya Z, dia akan pandang daripada negatif Z, bermakna daripada pandangan bawah. Kalau saya tekan X, okay, katalah ini bahagian X di sebelah kanan. Kalau saya tekan X lagi sekali, dia akan pandang daripada X sebelah kiri. Kalau saya tekan Y, dia akan pandang Y daripada depan. Dan saya tekan Y lagi sekali, dia akan pandang daripada pandangan belakang. Okey, untuk keluar daripada pandangan ni kita panggil pandangan isometri, kalau tak silap saya, pandangan isometri. Kalau nak keluar daripada pandangan ni, kita just gunakan gerakan yang pertama, iaitu orbiting. Tekan kita punya middle mouse, dia akan keluar daripada pandangan tadi dan masuk semula kepada pandangan dalam orbiting. Okey, so itu saja lesson untuk hari ini. Lesson seterusnya kita akan tengok macam mana untuk kita buat modification pada kita punya objek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.